Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Dialog Tiga Penjuru. Malam ini kita akan beralih satu topik yang menarik berkaitan sistem pendidikan di Malaysia, berkaitan sekolah aliran kebangsaan ataupun sekolah aliran swasta. Manakah pilihan ibu bapa? Kerana ia sudah menjadi trend di kalangan ibu bapa dan juga pelajar pada ketika ini, dan dibenarkan mengikut keliling Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa sekolah swasta boleh menawarkan perkhidmatan mereka kepada pihak komuniti ataupun rakyat, dan ia semakin diminati. Apakah ciri-ciri sekolah swasta yang menyebabkan ibu bapa sekarang menjadikannya sebagai satu pilihan ataupun option ataupun alternatif untuk pendidikan anak-anak mereka, sama ada di peringkat prasekolah, sekolah rendah, malah di peringkat tertinggi sekolah menengah ataupun menuju kepada peringkat tertiary. Jadi trend ini terutamanya di kawasan bandar-bandar besar, dan ia menjadi industri yang bernilai ratusan juta ringgit. Adakah ia akan menjadikan sistem pendidikan lebih baik ataupun ia akan menjadikan satu pendidikan kita agak complicated kerana pelbagai alirannya, selain daripada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah agama, dan sekarang ada homeschooling lagi. Jadi adakah terlampau banyak pilihan ini kita tidak akan mengangkat sistem pendidikan nasional berkaitan bagaimana pula jurang pendidikan, kerana orang yang boleh menghantar anak-anak mereka ke sekolah swasta pastinya berpendapatan lebih ataupun berpendapatan tinggi. Jadi adakah ia akan menjadikan jurang pendidikan semakin luas antara mereka yang kaya, yang sederhana dan miskin, apatah lagi yang berada di luar bandar. Jadi semuanya itu akan kami bincangkan dengan topik-topik ataupun sub-sub topik yang menarik bersama panel-panel yang sudah bersedia dengan saya pada malam ini. Sekolah kebangsaan atau sekolah swasta, mana jadi pilihan? Jadi untuk melihat perkara ini, tiga ahli panel sudah pun bersedia. Saya perkenalkan di talian pada malam ini Samuel Azaya, pengarah program pendidikan GSL, finalis Hadiah Guru Global 2020 ataupun lebih mesra dengan panggilan Cikgu Sam. Apa khabar Cikgu Sam? Oh baik, terima kasih Ya, jemput saya. terima kasih. Hasrizal Abdul Jamil, biasa dengan panggilan Saiful Islamnya, rakan saya yang kini berada di Naas di Republic Island, pengarah pendidikan Yayasan Pendidikan Khalifah, tetapi terus begitu dekat dengan sistem pendidikan di Malaysia. Hasrizal, apa khabar orang Island? Selamat Raya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Najib. Selamat Raya. Terus ada open house setiap weekend di Island ya? Alhamdulillah. Terus meriah. Lebih meriah kot. Tapi tak boleh lawan di Kuala Lumpur di Malaysia setiap hari. Tak perlu weekend pun. Okey. Datuk Satina, tak asing lagi yang berbahagia Datuk Satina Said Saleh, Presiden Persatuan Pendidikan Malaysia Perpema, dan juga Profesor Ejeng, University of Cyberjaya. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi memberikan ruang untuk kita berbincang tentang topik yang menarik pada malam ini. Jadi sebelum kita berinteraksi, berbincang lebih lanjut tentang sekolah kebangsaan ataupun sekolah nasional aliran kebangsaan ini dengan sekolah swasta, mungkin ada butiran dan juga trend-trend yang mungkin berbentuk angka dan jumlahnya yang mungkin dapat dikongsikan oleh rakan saya, Fauzi. Mungkin Fauzi ada butiran lebih lanjut, silakan. Okey, baik, terima kasih Nazri. Betul, saya hanya nak ambil lebih kurang dalam 1 minit saja untuk berkongsi kepada anda data dan juga statistik terkini apabila kita bercakap tentang sekolah kebangsaan ataupun sekolah swasta menjadi pilihan. Tapi saya nak mulakan dengan sekolah swasta dahulu kerana sekolah kebangsaan lebih straightforward. Baik, berkaitan dengan statistik pendidikan swasta di Malaysia, kami petik data daripada Kementerian Pendidikan, bahagian pendidikan swasta, yang mana antaranya saya mulakan dahulu melihat kepada bilangan guru. Kalau melihat sehingga 31 Oktober 2022, kita bahagikan kategori daripada sekolah swasta, IPS Pusat, Tadika Swasta, Humana dan juga CLC. Sudah tentu perhatian yang lebih tinggi untuk bilangan guru pada Tadika Swasta. Humana adalah Pusat Bimbingan Humana ialah institusi pendidikan untuk anak-anak kerja Indonesia yang di ladang yang dilaksanakan oleh NGO yang dinamakan sebagai Humana, manakala CLC adalah institusi pendidikan untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia juga di ladang yang diuruskan oleh Konsulat Indonesia di Sabah. Baik, berikutnya kita melihat kepada statistik bagi kategori bilangan sekolah. Saya mulakan dahulu dengan sekolah rendah akademik, kemudian kita melihat kepada sekolah menengah akademik, sekolah rendah agama, sekolah menengah agama, SMPC ataupun disebut sebagai sekolah menengah persendirian Cina,
sekolah antarabangsa, sekolah ekspatriat dan juga sekolah pendidikan khas. Kalau berdasarkan perbandingan antara semua jenis sekolah ini, sudah tentu yang paling tinggi adalah sekolah antarabangsa iaitu jumlahnya 211. Nanti saya nak buat perbandingan dengan enrolment ya. Bagi yang belum ketahui tentang SMPC, iaitu namanya sebagai Sekolah Menengah Persekutuan Cina, yang mana ia menggunakan kurikulumnya berdaftar di bawah peruntukan Akta Pelajaran 1961 dan sekolah ini melaksanakan peperiksaan UEC iaitu Unified Examination Certificate. Okey. Kita nak melihat kepada satu lagi kategori iaitu enrolment. Seperti yang saya katakan, penting untuk kita melihat perbandingan antara bilangan sekolah dan juga enrolment ni. Seperti yang kita lihat pada awal tadi, SMPC hanya ada 60 bilangan sekolah di seluruh negara, tetapi bilangan enrolment muridnya adalah paling tinggi iaitu sebanyak 79,072 berbanding dengan sekolah antarabangsa 73,471 kalau dibandingkan jauh dengan sekolah rendah akademik, menengah akademik, sekolah rendah agama dan juga lain-lain bagi kategori sekolah menengah agama, sekolah ekspatriat dan juga sekolah pendidikan khas. Baik, kita lihat pula untuk bagi kategori sekolah kebangsaan, seperti yang saya katakan ia lebih straightforward. Bilangan sekolah bagi sekolah rendah 7,780, sekolah menengah 2,440 menjadikan jumlahnya 10,220. Kemudian bilangan murid secara keseluruhannya bagi prasekolah 208,131 murid, sekolah rendah 2.7 juta dan bagi sekolah menengah 2.037 juta menjadikan jumlahnya 4,987. lebih pada 4 juta lah ataupun 4.98 juta. Baik, untuk bilangan guru pula 236,953 bagi guru di peringkat sekolah rendah, manakala sekolah menengah adalah 179,750 menjadikan jumlah guru secara keseluruhannya adalah 416,743. Ini kami petik daripada data daripada sehingga 31 Julai 2020. Ini adalah mungkin sedikit gambaran dan juga realiti apabila kita bercakap tentang apa menjadi pilihan bagi sekolah kebangsaan ataupun sekolah swasta. Saya rasa diskusi ini perlu diteruskan dengan 3 panelis ya, Nazrin. Ya, betul, Fauzi. Menarik kerana ini angka-angka yang perlu kita angkat supaya kita dapat latar yang lebih jelas. Adakah ia trend yang menaik ataupun trend yang bagaimana. Jadi 3 ahli panel sudah pun bersedia. Jadi saya nak mulakan dengan Datuk Satinah. Datuk Satinah, kalau kita lihat sistem pelbagai pilihan ini bukan perkara baru yang diberikan oleh pihak kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi pendidikan swasta juga ia menjana sektor pendidikan pertumbuhan dari sudut ekonomi yang agak menggalakkan dan sebab itu pelbagai cawangan-cawangan sekolah antarabangsa, sekolah-sekolah swasta yang lain sama ada dari pelaburan dalam negara ataupun luar negara menjadikan Malaysia sebagai satu hub kepada sekolah berbentuk sedemikian. Jadi pada pandangan Datuk Satinah, mengapa agaknya kalau kita lihat secara demografi dan juga psikografinya, adakah ia satu pilihan yang wajar diberi perhatian oleh masyarakat pada industri dan juga ibu bapa bahawa kita mempunyai pilihan dan pilihan itu sebenarnya ia tidak mengherod nilai-nilai sistem pendidikan nasional ataupun falsafah pendidikan nasional dan akhirnya kita ingin melihat ataupun melahirkan para pelajar yang berkualiti, yang mengangkat bakat-bakat yang tertinggi kepada mereka dan akhirnya ia dapat menyumbang kepada sumber manusia negara. Pandangan awal Datuk Satinah. Assalamualaikum. Terima kasih Nazri. Soalan yang sungguh menarik sekali. Dia merangkumi banyak perkara, but I think rangkuman yang paling utuh, yang paling saya rasa sangat signifikan di sini ialah isu akses. Kita mengatakan isu akses ataupun bagaimana pelajar tu boleh mengikuti sistem persekolahan dan isu akses ni juga merangkumi ibu bapa. Ibu bapa free ataupun bebas untuk memilih di mana mereka nak hantar anak-anak mereka. Saya melihat pelbagai jenis-jenis sekolah yang ada di dalam negara kita adalah merupakan satu trend yang begitu menarik sekali. Saya tidak nampak trend ini merupakan satu perkara yang negatif kepada sistem pendidikan kita, malahan dia akan menjadikan sistem pendidikan kita lebih kaya. Tapi apa yang paling penting di sini kepada saya lah, kita dah banyak kali sejak masa saya lagi di kementerian, kita telah banyak kali menyebut tentang memertabatkan sekolah kebangsaan. So, supaya sekolah kebangsaan ini menjadi pilihan utama kepada rakyat.
Sebab tak semua rakyat mampu anak-anak mereka hantar ke sekolah antarabangsa ataupun sekolah swasta. So kita perlu melihat kumpulan-kumpulan yang mana tak mampu. So responsibility itu, tanggungjawab itu adalah kepada kementerian dari aspek menaik tarafkan memartabatkan sekolah kebangsaan itu dalam erti kata yang sebenar. Ya, daripada segi kualiti, daripada segi jumlah pelajar di dalam kelas, daripada segi profesional keguruan, daripada segi kemudahan. Saya ni I'm very positive actually in this aspect. Dua-dua sekali. Mungkin juga saya telah berada di dua-dua sistem. Di dalam dan juga di luar. Dan saya melihat bagaimana pertumbuhan sekolah swasta seperti yang dah dinyatakan oleh sahabat kita tadi tentang Humana dan juga lain-lain lagi itu, sebab saya pernah melawat mereka. Perkara-perkara ini memberikan kita satu notion yang baik bagi Malaysia, iaitu kita democratize. Demokrasi pendidikan tu kita betul-betul amalkan. Kita tidak deprive sesiapa pun apa saja pilihan mereka nak. Kalau bapaknya nak hantarkan anak ni ke sekolah agama, hantarlah. That is their choices. Kalau nak hantar sekolah swasta, pergilah. Kalau sekolah kerajaan, pergi. Tapi adalah merupakan tanggungjawab kerajaan, kita pastikan sekolah kerajaan kita itu mencapai satu tahap yang sungguh hebat sehingga kan semua ataupun hampir semua rakyat Malaysia nak pergi sekolah kerajaan. Sebab mereka pun tak payah bayar pun. Itu my first take Cik Nazri. Ya, Cikgu Sam, adakah apa yang dikatakan Datuk Satina betul? Ini pendemokrasian sistem pendidikan tiada masalah, lagi banyak akses, lagi banyak ruang diberikan kepada rakyat dan juga pilihan lagi bagus kerana ia akan mengayakan lagi sistem pendidikan negara. Tetapi isu yang diangkat oleh Datuk Satina tadi betul. Isu memartabatkan sekolah kebangsaan. Ini ongoing debate ataupun debat yang berterusan sejak beberapa dekad yang lalu dan sekolah kebangsaan seolah-olah ia menjadi pilihan terakhir, tetapi nampaknya concern kembali semula kepada semua pemegang taruh. Betulkanlah sekolah kebangsaan. Kami ingin melihat sekolah kebangsaan hebat. Pelajarnya hebat, gurunya hebat, infrastrukturnya kaya dan sebagainya. Tetapi realiti, Cikgu Sam, adakah kita sudah benar-benar membuat political will yang dan juga pelaburan yang besar untuk memastikan sekolah kebangsaan menjadi pilihan nombor satu masyarakat Malaysia? Saya setuju dengan Datuk Satina mengatakan bahawa democratization or diversifying option. Kita ada option, ada pilihan sekarang ni. Tapi saya nak pergi kembali what defines, apa definisi sekolah yang bagus. So, kebiasaannya bila kita kata sekolah ni bagus sebab apa? Biasanya kurikulum dia. Where is the curriculum rooted in? Yang kedua, kebiasaannya yang kita nampak banyak sekolah private sekarang walaupun kurikulum tak seberapa, infrastruktur dia memang A. Infrastruktur dia memang sangat terbaik. Kita quality is another quality guru kita. Apa yang kita nak fokuskan di situ dan juga teacher to student ratio. Saya rasa memang Kementerian Pendidikan Malaysia sedar antara aspek-aspek ini. Dan kalau kita tengok infrastruktur dan sebagainya, kurikulum dan sebagainya, memang Kementerian Pendidikan Malaysia fokus ke arah improving area-area ini. Tetapi saya rasa, of course, there's more to be done, especially in the part of teacher quality. Kita punya education ecosystem ni sentiasa cepat, sangat cepat berubah. We just knew that a few months ago kita ada AI is come into the play as well. Dan banyak diperkatakan sekarang bahawa can AI replace teachers? Adakah AI boleh menggantikan guru dan sebagainya? So the only way that we can overcome this adalah to improve our teacher quality. Dan saya rasa Kementerian Pendidikan Malaysia kalau mereka nak lebih serius untuk memartabatkan sekolah kebangsaan kita, lebih banyak efforts perlu ke arah meningkatkan kualiti guru kita. Saya tak katakan bahawa kualiti guru kita rendah, it's just that education ecosystem kita ni cepat sangat berkembang. Jadi kalau kita tak cepat memberikan professional development yang bersesuaian dengan konteks sekarang ni kepada cikgu-cikgu di sekolah kita, kita akan ke belakang dengan sangat cepat. So I think professional development is an area yang kita perlu fokuskan. Ya, saya rasa itu menarik sebagai permulaan daripada Cikgu Sam. Hassan Rizal, ini banyak kali kita bincangkan dan Hassan Rizal sebahagian daripada tenaga di sebalik tabir sekolah swasta dan saya rasa mungkin ada perspektif ataupun the world view di kalangan semua pemegang taruh terutamanya ibu bapa. Mereka mahukan yang terbaik untuk anak mereka. Adakah itu ultimate mereka menghantar ke sekolah swasta ataupun bagaimana, Hassan Rizal? Kalau kita tengok kepada apa yang telah Fauzi kongsikan di awal tadi kan, dengan banyaknya kategori sekolah, itu juga menjelaskan banyaknya hasrat yang berbeza-beza di antara ibu bapa. Kenapa mereka menghantar anak mereka ke sekolah swasta? Kerana kalau mereka mentakrifkan
kecemerlangan kejayaan itu sama seperti apa yang difahami di pendidikan arus perdana, mungkin mereka tidak akan memilih sekolah swasta, tetapi ada sesuatu yang berlainan. Dan ini kita kena tanya pada mak ayah. Di sekolah kami, kebanyakan ibu bapa yang membuat pilihan untuk menghantar ke sekolah kami itu adalah kerana mereka membeli value proposition yang kita tawarkan. Dan apa yang kita tawarkan di sekolah kami adalah pendidikan karakter, bahawa kita percaya kecemerlangan akademik dan kecemerlangan-kecemerlangan yang menyusul dalam kehidupan para pelajar lepas habis sekolah nanti adalah byproduct kepada kecemerlangan karakter. Dan kecemerlangan karakter ini sesuatu yang rumit untuk dilakukan sekiranya berlaku kekangan di dalam kurikulum yang overwhelming dari segi kandungan dia dan juga isu-isu lain yang pelbagai lah. Jadi perkara tersebut yang menjadi sebab mengapa ibu bapa memilih untuk menghantar anak-anak ke sekolah kami dan mungkin juga ke sekolah-sekolah lain, kerana saya tidak boleh mewakili semua sekolah swasta kerana setiap sekolah menawarkan perkara-perkara yang berbeza. Tapi umumnya ada sesuatu di sekolah swasta tu, nisbah pelajar yang lebih kecil, keselamatan, mungkin bagi mereka yang memilih ke sekolah agama swasta lebih Islamik, ada tambahan bahasa Arab. Jadi perkara-perkara tersebut menjadi benda-benda yang ditawarkan, dan inilah yang harus kita teliti, mengapa ianya tidak ada, atau jika ada, mengapa ia tidak dapat memenuhi kehendak dan mendapat kepercayaan daripada ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah kebangsaan. Kan? Mungkin Azizah nak tambah sikit. Adakah kerana beralih ke sekolah swasta, apa juga alirannya, menunjukkan ada penglibatan terus di kalangan ibu bapa untuk melihat pendidikan kepada anak mereka. Tak kira apa yang mereka mahukan daripada anak mereka itu, sama ada dari sudut sasiahnya, dari sudut holistik bakatnya dicungkil sebaik mungkin ketika mereka berada di sekolah, ataupun kondusifnya sekolah itu dari sudut infrastruktur. Jadi adakah ini menjadikan satu hasrat yang besar di kalangan ibu bapa? Mereka mahu bersama dengan pelajar, mereka mahu bersama para guru dan juga pentadbir sekolah, dan mereka boleh berinteraksi secara akses yang mudah berbanding sekolah kebangsaan. Kerana sekolah kebangsaan mempunyai nilai pelajar yang besar, satu kelas mungkin ada 40 orang, 50 orang. Bila masa ibu bapa nak dapatkan akses direct dengan para guru ataupun guru besar. Guru besar pun tak terdaya nak melayan ribuan ibu bapa dalam satu masa. Tetapi apabila kita lihat jumlah pelajar yang kecil, infrastruktur yang mewah di sekolah-sekolah swasta dan akses untuk memberikan lebih daripada hal akademik itu lebih luas. Adakah itu sebenarnya, Hasrizah? Betul, maknanya benda tu dia macam madu dan racun lah. Maknanya perkara yang amat dihargai oleh ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah swasta ialah kerana sekolah swasta ini mendengar pandangan mereka, komunikasinya lebih baik, dan itu membolehkan ibu bapa meningkatkan rasa kepercayaan dia kepada apa yang berlaku di sekolah. Tapi of course daripada kami yang mengoperasikan sekolah pun mencabar juga, kerana bila ibu bapa ada mindset kami bayar, kami hantar sekolah, maka sekolah kena ikut cakap kami. Sedangkan ada kemungkinan ibu bapa bukan merupakan individu yang berpengetahuan dengan pengetahuan yang benar tentang apa yang baik untuk anak mereka. Kita terpaksa sebut macam tu. Tapi kita kena pandai, macam orang kata, menarik rambut dalam tepung kan. Dan ini menjadi cabaran yang besar. Misalnya kita kata masa pandemik dahulu, apabila sekolah ditutup, belajar daripada rumah, sekolah-sekolah swasta berdepan dengan cabaran yang tidak dihadapi oleh sekolah kerajaan. Kerana sekolah kebangsaan, pelajar mencari sekolah, tapi sekolah swasta, sekolah kena cari pelajar. Dan jika sekolah tidak memperbaiki value proposition, apa sebenarnya yang kita tawarkan, maka kepercayaan tu akan hilang. Jadi saya rasa komunikasi di antara pihak sekolah dengan ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah swasta ni adalah aset besar, dan itu yang sepatutnya, kerana semua pihak yang terlibat ni, ibu bapa dan juga guru-guru, kedua-duanya mahukan yang terbaik untuk anak-anak ni, dan tidak munasabah untuk ibu bapa dan pihak sekolah berkonflik terhadap apa yang mereka nak berikan kepada anak-anak ni tadi kan. Jadi itu memang isu penting. Bagi sekolah kebangsaan, Datuk, dia ada accountability awam. Sekolah yang perform ataupun yang berprestasi tinggi akan sentiasa dijulang.
Sekolah yang tidak perform akan sentiasa dianaktirikan, peruntukan mungkin kurang, sekolah mungkin daif dan sebagainya. Guru-guru yang tidak cemerlang. Ini open secret. Jadi hal akademik, adakah itu puncanya? Ibu bapa lebih cenderung menghantar ke sekolah swasta berbanding sekolah kebangsaan yang begitu banyak birokratik dan juga hal accountability awam. Kan ini sekolah percuma, sekolah kebangsaan. Dia pelbagai aliran, ada sekolah sainsnya, sekolah agamanya, sekolah kebangsaan dan sebagainya. Pandangan Datuk, adakah ini sebenarnya puncanya? Saya tertarik dengan soalan itu sebab saya juga nak expand sikit perkara ni. Yang sebenarnya apa yang kerajaan telah lakukan tu banyak. So, saya terlibat bila pembentukan kita punya education blueprint 2013-2025, banyak perkara yang baik telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Banyak. Saya mesti katakan inisiatif yang telah mereka lakukan dalam 11 strategik ini itu kan memang banyak telah dilakukan tapi tidak cukup. Salah satu perkara yang ingin saya sentuh di sini, Nazri, ialah sebab saya ni dah terlibat di luar juga kan. The stakeholders of education. Education ni bukan kepunyaan Kementerian Pendidikan anymore. Ya. Semua rakyat Malaysia ni mempunyai pendidikan. So bila Kementerian Pendidikan, keuangan kita itu limited, jangan kita tidak mengalu-alukan sesiapa saja yang boleh menawarkan kepada sekolah kebangsaan kita. Saya nak menyebut sedikit tentang public-private partnership yang mana saya memang telah terlibatlah sejak saya menjadi penasihat kepada Khazanah Nasional selama 7 tahun. Kita pernah dengar tentang Trust School Program, ya. Ya, sekolah amanah. Ya. Sekolah amanah. So apa yang in my opinion lah dalam pandangan saya yang saya rasa sangat sedih, bagaimanakah Kementerian Pendidikan itu actually optimumkan tawaran yang datang daripada luar. Wujudkan satu struktur yang mana sekolah-sekolah yang tak mampu ni, anak-anak daripada B40 ataupun yang lain ini boleh dimanfaatkan. Misalnya saya bagi contoh. Kita banyak Yayasan Saim Dabi, kita banyak Khazanah, kita banyak lagi macam-macam lah GLC yang datang ke Kementerian Pendidikan. Tapi apa yang berlaku? Saya selalu ni sebut ini again and again. Apa yang berlaku ialah birokrasi yang wujud di Kementerian Pendidikan itu menjadikan susah. Saya nak bawa duit, pergi ke sekolah, saya nak train cikgu di sekolah A, di sekolah B, sekolah C. Tapi mereka tidak memudahkan perkara ini. Banyak sangat. Kadang-kadang CEO pergi ke Kementerian Pendidikan kena tunggu sampai 1 jam, 2 jam untuk jumpa pegawai. Bukannya nak jumpa DG ni. So saya rasa begini, memang ibu bapa nak pergi ke sekolah swasta sebab mereka mampu. Tapi pada masa yang sama, apakah yang berlaku kepada anak-anak yang ibu bapa mereka tak mampu? Saya sebenarnya Nazri terlibat dengan beberapa sekolah antarabangsa sebagai Board of Governors. Salah satu daripada mereka saya sebutkan, saya akan menjadi Board of Governors dengan syarat kamu juga akan memanfaatkan guru-guru di sekolah bukan swasta. Kalau kamu buat CPD di sekolah itu, tolong panggil 5 ataupun 10 orang daripada sekolah sekeliling untuk mereka benefit, which mereka they have done it lah. Ya? Inilah perkara penting yang saya rasa bukan sahaja kerajaan harus melihat sistem itu kepunyaan mereka, tapi buka minda kita supaya sekolah-sekolah yang masih lagi di bawah ini dapat dimanfaatkan. Mereka dapat memanfaatkan kelebihan yang datang daripada pihak swasta. Allow them to come and offer their services. Tapi mereka juga mesti ada tahu. Kalau mereka datang, saya nak bawa duit sebanyak 100,000 untuk saya nak sponsor sesuatu perkara. Selalunya CPD lah. They must be able to click on the line. Sekolah mana agaknya yang perlukan ini? This is my contention. So saya selalu menyebut perkara ini again and again setiap kali saya interview dengan Esra Awani. Please have a system, have a mechanism di mana sekolah kita ni boleh dimanfaatkan daripada private sector. Ya, macam Samuel is one of your GLC program. It's one of the best. Saya memang anggap ini sebagai program yang sangat dedicated kepada pendidikan. Yang mana saya dulu pernahlah terlibat dengan secara tidak langsung. Apa yang ideas buat misalnya. These are great people. Tetapi Kementerian Pendidikan dalam konteks ni bukan semualah maksud saya di sini. Sekarang ni Iminda dah buka dah. Banyak yang telah dibuka. And they are doing great things, Cik Nazri. Tak boleh kita katakan mereka tak buat. They are doing great things dengan lagi... Tak cukup lah. Let's put it that way. Istilah yang betul. Cikgu Sam, pengalaman Cikgu Sam berinteraksi dengan pemegang taruh ini,
dan pengalaman Datuk Satina tadi, adakah ia terlampau kebal sebenarnya untuk melunturkan tembok-tembok birokrasi di peringkat paling bawah lah. Mungkin di peringkat Putrajaya, bilalah masa Ketua Pengarah nak monitor semua daerah ataupun semua sekolah. Saya rasa the warlords ataupun the people yang lebih berkuasa adalah di peringkat pejabat pendidikan daerah. Kerana mereka lah tahu jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid di semua daerah mereka. Jadi adakah ini sebenarnya menjadi halangan untuk PPP ataupun private partnership dan juga dari sudut macam pengalaman Samuel dengan Ideas, dengan Khazanah dan sebagainya. Dan kita tahu sekolah akan excel, akan cemerlang apabila ada resources yang lebih, kemampuan guru itu sentiasa ditingkatkan. Pengalaman Samuel? Saya rasa before saya cakap pasal PPP tu, I think generally masalah umum sebab saya sekarang ni umur 36 tahun. So a lot of my friends baru nak hantar anak ke sekolah. And generally bila kita bersembang pasal benda ni, there is generally a deficit kepercayaan. This is the biggest challenge saya rasa untuk Kementerian Pendidikan untuk flip naratif ni. And kalau kita tengok kembali kenapa ada defisit kepercayaan ini adalah saya rasa mungkin there has been flip-flopping of policies. Memang it's commonly associated walaupun tak berlaku. Orang akan cakap menteri lain, polisi lain. Ini lain, yang tu lain. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. So there is no sense of stability in what they are investing dalam future anak-anak mereka. Saya rasa yang tu satu benda yang mereka perlu address. Because kepercayaan ni adalah satu yang kita take years to build and but can be crushed overnight just like that. So saya rasa ini menyebabkan pendapat general public adalah Kementerian Pendidikan don't know what they are doing. Tiba-tiba ada exam, tiba-tiba tak ada exam, tiba-tiba ada tu, tiba-tiba tak ada ni. And I think this boils down to the idea is that they need to communicate their policies better dengan masyarakat umum. And this helps teachers a lot too, to be very honest with you. Sebab kadang-kadang teachers kita ada di barisan hadapan. Orang akan tanya, kenapa macam ni, kenapa macam tu, kenapa macam ni. So, it is important for us to see that policies is not just for golongan-golongan yang faham apa itu policy, tetapi untuk umum. Seperti mana Datuk Satina cakap tadi, education is an area that everybody is invested in. And I think this also relates to public-private partnership. Saya rasa kita perlu sedar bahawa kita tak boleh work in silos, tak boleh bekerja berasingan. I think impactful changes yang berlaku di serata dunia take into consideration bahawa everybody has got a role to play. Sewaktu pandemik, saya rasa quote utama yang semua orang kata pada masa itu adalah it takes a village to raise a child, kan? Tapi komponen dalam village ini adalah ibu bapa, government, private organizations, non-profit organizations, everybody needs to come together to share expertise, to share resources, to share infrastructure. What we have been doing in Pemimpin JSL, for example, is we are very persistent, Dato' and everybody here. We are persistent in getting government support. Because I think whatever initiative ataupun apa-apa idea yang kita ada di pihak swasta ataupun di pihak non-profit dan sebagainya, tak boleh berlaku tanpa buy-in daripada pihak kerajaan. So saya rasa kita perlu bersama-sama because the idea is we need to learn together quickly and we need to scale quickly. And this must happen. PPP seharusnya berlaku on all levels, I think, Nazri. Not just between, a non-profit with MOE in general, but with the PPDs, with the schools, with the champions on the ground. I think these partnerships need to happen very frequently and at all levels as well. Okey, nak refer sedikit, Datuk. Adakah kita tidak ada polisi yang jelas tentang kerjasama PPP ni? Yang saya tahu ada. Sebab semasa saya dengan Majlis Penasihat Pendidikan, kita cadangkan. Salah satu actually dalam, just now Nazri tanya saya, apa berlaku kepada proposal you all. Betul. Dalam buku yang kami sediakan, salah satu proposal kami ialah untuk kita enhance PPP. Enhance supaya dia dapat semua orang akan dapat benefit. Saya nak sebut satu perkara, PPP ni adalah the best solution untuk kerajaan untuk really memertabatkan sekolah kebangsaan. Sebab kerajaan tak boleh keluar wang untuk semuanya. Kalau private sector boleh, sebab mereka ni, they love the sekolah kebangsaan. I know the generation, my children especially, we have the choice, we want to send to sekolah kebangsaan. Kenapa nak pergi sekolah swasta? Satu lagi, bila orang kata guru di sekolah swasta tu lebih baik kualitinya dengan guru di sekolah kebangsaan, that's not true.
Yeah, I know. Cikgu kita ni, Nazri dan juga yang lain ni, dia hebat. I truly believe guru-guru kita sangat hebat. Tinggal lagi mereka ni tak mendapat peluang yang secukupnya. Mereka tidak di-groom, refresher course tu peruntukannya sangat sedikit. Bagaimana mereka nak tahu apa yang berlaku? Of course, teknologi sekarang ni kita ada macam-macam. Kita AI lah, kita ada ChatGPT. That is the last one I started learning now. At my age pun I'm learning as well. So benda-benda macam ini, benda-benda macam Hasrizal dah ni, pakar tu ChatGPT. itulah saya ni baru mula belajar, Hasrizal, but I think it is important supaya pihak kementerian kan menyedari bahawa kehebatan guru-guru kita itu dan juga pemilihan pemimpin di sekolah perlulah bukannya sesuatu yang tradisional. Yang hebat tu muda pun lantik dia jadi leadership is important. Kalau leader dia bagus sekolah kebangsaan, tak ada sebab sekolah itu tak hebat. Kita dah ada bukti ya, Samuel, banyak sekolah kebangsaan kita yang memang hebat kerana leaders mereka adalah hebat. That's my view. Hasrizal, sedikit. Tadi Sam mengangkat hal yang saya rasa ini menjadi titik bengik mengapa sekolah kebangsaan berada di takuk yang demikian dan pilihan yang sebenarnya tidak banyak pilihan di kalangan ibu bapa mengapa mereka memilih swasta, iaitu defisit kepercayaan, trust deficit. Trust deficit macam-macam lah kalau kita nak huraikan. Tetapi adakah itu sebenarnya yang Hasrizal rasakan perlu dilunturkan kepada sekolah kebangsaan dan apa pun wujud tentang pilihan yang ada kepada ibu bapa hantar ke sekolah agama, sekolah swasta, sekolah sendirian, sekolah antarabangsa, ia akan menjadi secondary, Hasrizal? Krisis kepercayaan tu memang perkara induk lah, dan dia masalah kepercayaan itu ialah sesuatu yang Kementerian Pendidikan yang kena fikirkan. Kenapa masalah krisis kepercayaan itu berlaku? Kalau kita tengok kepada sekolah-sekolah swasta seperti yang diamalkan di setengah negara, kalau boleh saya selitkan kan, misalnya ketika saya berada di Finland dulu kan, kita boleh fikir sebagai sebuah negara yang dikatakan mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia, Finland masih juga mempunyai sekolah swasta. Ada lebih kurang dalam 80 sekolah swasta, lebih kurang dalam data yang saya ada beberapa tahun lepas, dan 80 sekolah swasta ini wujud kerana masih ada beberapa kehendak daripada ibu bapa dan komuniti tertentu masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah kerajaan di Finland. Tapi bezanya di negara seperti Finland ialah Finland tidak melihat sekolah swasta sebagai musuh, tidak melihat sekolah swasta sebagai pesaing. Malah kerajaan memperuntukkan lebih kurang dalam 8,000 euro satu kepala untuk setiap murid di sekolah. Peruntukan itu juga diberikan kepada murid-murid di sekolah swasta kerana kerajaan Finland melihat pendidikan sebagai hak asasi manusia. Ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah swasta juga adalah pembayar cukai sama seperti yang menghantar anak ke sekolah kerajaan. Maka 8,000 euro allocated untuk setiap murid itu juga diberikan kepada murid yang bersekolah di sekolah swasta. Cuma sedikit sahaja dana yang sekolah swasta kena gerakkan, iaitu pada subjek-subjek yang secara spesifik sekolah swasta itu tawarkan kan. Dan ketika kami membuat sedikit kerjasama dengan beberapa buah sekolah di negara jiran kita di Indonesia, kami juga melihat pada masa itu bagaimana sekolah-sekolah swasta dihargai oleh kerajaan kerana dianggap membantu kerajaan menyediakan pendidikan untuk rakyat. Justru sekolah-sekolah swasta ni menerima secara bergilir guru-guru daripada sekolah kerajaan yang posting ke sekolah swasta. Jadi mereka ni bukan sahaja memindahkan kemahiran mereka, tapi mereka memainkan peranan untuk membawa agenda nasional ke sekolah swasta. Jadi kerjasama pintar ni yang kita tak jumpa kerana kita masih lagi menganggap sekolah swasta ni pesaing, sekolah swasta ni mencuri. Dan saya fikir kita kena serius memikirkan tentang angka-angka ni kerana kita mempunyai hampir 500,000 guru di sekolah di dalam pendidikan arus perdana dengan lebih kurang 5 juta pelajar. Sepatutnya kalau kita bahagikan jumlah guru kita dengan pelajar-pelajar di sekolah kerajaan, kita dah dapat nisbah satu guru untuk kurang daripada 20 pelajar. Sungguh luar biasa. Tapi masih ramai ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah swasta just kerana ratio pelajar dengan guru tu lebih kecil, something yang tak masuk akal. There must be something wrong dengan sistem kita.
sekolah kebangsaan ini infrastrukturnya amat daif. Toiletnya jangan ceritalah, memang tak boleh masuk lah. Anak saya trauma nak buang air di sekolah. Begitu juga keadaan dalam bilik darjahnya, kelasnya terlampau ramai. Kalau sekolah bandar itu overcrowded, sampai satu kelas, tingkatan satu kelas ada 55 orang murid. Itu berlaku kepada anak saya. Dan saya rasa majoriti rakan-rakan yang mempunyai anak-anak yang muda ini, itu juga persepsinya. Dan apatah lagi dengan sekolah yang mungkin di luar bandar. Jadi adakah ini defisit yang penasihat pendidikan kebangsaan sudah sedar dan cuba memberikan laporan itu kepada pihak kementerian, tetapi mungkin ongoing ini pertukaran seperti Samuel katakan tadi, pertukaran kerajaan, pertukaran menteri. Jadi ini menjadi titik bengik yang sampai bila Malaysia berjalan macam ni? Datuk Satina mungkin nak respon tentang itu. Betul, setuju. Saya sangat bersetuju. Satu perkara yang saya sangat bersetuju ialah setiap seorang menteri ataupun kadang-kadang ketua pengarah pun cukup, dia nak meninggalkan satu legacy. Ya, saya ingin terangkan sedikit di dalam konteks sebab saya ada peluang sekarang ni kan. Semasa kami 2 tahun kami bekerja keras, kita ada lebih daripada 100 mesyuarat dalam masa 2 tahun. Bayangkan yang kami wujudkan, ya. Itu bukannya dengan kos daripada Kementerian Pendidikan. Kami keluarkan wang kami sendiri. Kami pilih. Kita pun towards the end tu kita tak pun dibayar pun tak apa. You know why? Sebab the passion that we have. Tapi apa yang berlaku, salah satu perkara yang kita sebutkan di situ ialah pendidikan Islam. Salah satu perkara. Profesional keguruan. Bahasa Inggeris adalah satu daripadanya. Kemudian pelajar-pelajar istimewa. Yeah. These are the 4 things that PPP di antara satu lagi topik yang kami ketengahkan. Laporan tu ada, saya boleh tunjuk laporan itu. Kami ni sangat berharap perkara ini akan di-pick up oleh Kementerian Pendidikan. Tak perlu ikut apa yang kami cadangkan. Tapi ini adalah untuk kebaikan masa depan. Ya, I don't blame you, Nazri. Bila you tak mau hantar anak you nak pergi toilet pun takut kena simpan sampai nangis. It is very true. Sebab perkara ni berlaku, anak saya mengatakan begini, Mami, sorry lah Mami, you dekat Kementerian Pendidikan lama tapi kami tak hantarlah kat sekolah kerajaan. But I said, this shouldn't happen now. But dalam masa, kita mesti ada target. Kalau kita nak jadikan sekolah kebangsaan ni, kita mesti ada target. Bila masanya kita akan menjadikan sekolah kerajaan ni sebagai sekolah pilihan. Itu satu. Yang kedua, kita mesti bekerjasama seperti kata Samuel tadi. Kepada kata Hazril tadi. Maknanya kita jangan anggap sekolah swasta ini sebagai kompetitor. Kenapa mesti kita buat? Saya share ni sikit. Masa saya jadi pengarah dulu, sekolah pengarah pendidikan swasta, setiap kali saya nak present paper tentang dasar pendidikan swasta, saya akan dapat yang last sekali. Maknanya dalam sort bahagian pengurusan tu yang last sekali. Dah tu. Ya, akhir sekali maksudnya itu tak penting lah. Tak penting. Dah tu orang akan katakan, Satina, kita ada 10 minit for you. Kenapa 10 minit? Orang lain tadi bercakap mepek-mepek, bercakap setengah jam. So maknanya mereka tidak meletakkan kepentingan isu sekolah swasta yang membawa income yang banyak kepada sekolah yang bahagian tinggi pun sama juga. So I think we have to buka blinkers yang ada ni. Remove these blinkers, work for our children. It's not for ourselves. Kita semua akan pencen. Yang kerja kat Kementerian Pendidikan tu saya selalu niatkan, you all semua akan pencen. Puasa you all akan hilang. Tapi ini adalah satu perkara dalam konteks agama. You boleh jawab nanti bila dah bukan masa you lagi. Did you do it right? Did you do it wrong? How much have you done? You know, these are values yang kita kena buat lah. Saya sangat sedih lah bila kita dengar. And I feel very sad because cikgu-cikgu ni dia orang selalu yang kena blame. But actually we cannot blame those teachers. Cannot blame those teachers. Sebab dasar kita mestilah konsisten. Yeah. Dasar kita tidak perlu mementingkan individu. Mesti mementingkan overall sistem pendidikan negara. Mesti ada satu lah. I like what you suggested, Samuel, referring with you dan juga Azrizal. Memang mesti jive lah begitu. Facilities tu tadi. Saya tahu banyak pihak swasta yang nak datang bantu mereka-mereka ni di sekolah, tapi mereka tak diterima dengan cara yang baik lah. Let's put it that way lah. Ya, Cikgu Sam. Persepsi masyarakat sekolah swasta is privilege, is given bagi anak-anak orang kaya. Jadi kita sudah ada perception, sudah ada double standard. Sedangkan kadang-kadang saya rasa Hasrizal boleh bersetuju dengan saya, sekolah tu sekolah biasa saja.
tidak macam bertaraf sekolah antarabangsa yang seringkali kita blanketkan, generalize, sekolah swasta ni sekolah antarabangsa. Tidak begitu. Kadang-kadang mungkin nilai muridnya tidak ramai macam sekolah kebangsaan, sebab itu ibu bapa menghantar. Jadi privilege dan double standard perception masyarakat dan juga pemegang taruh pendidikan, misalnya sekolah kebangsaan ini leke, sekolah kebangsaan ini guru-gurunya tidak berprestasi tinggi. Jadi ia sudah menjadi satu mindset general di kalangan publik. Adakah itu perlu juga kita fikirkan bahawa tidak begitu sebenarnya? Sam. Saya rasa ini berkait rapat dengan defisit kepercayaan tu tadi lah. Ya, betul It juga. all contribute. It's like macam infinite loop kan. Dia macam Ya. bersambung. Ya. It's just connected to one another. But I think macam Datuk Sakina and Hazrizah was saying just now, I think what I see is one of the biggest flaw that they need to address is how are they communicating these ideals? Sebab kalau contohnya, kalau saya tanya Nazri sekarang pun, apa hala tuju pendidikan di negara kita? A lot of people would say, I don't know. Yeah. I'm not sure what's going to happen to my kids here. It's everybody seems to feel that there is no direction in all of this. So I think communicating it is extremely important. Yeah. And I also would say, I think kita punya blueprint pun mengatakan banyak mengenai otonomi. Otonomi kepada sekolah, otonomi kepada state education department, otonomi kepada district education department. Yeah. Kita di sini, I think a lot of the examples yang kita berikan is very KL oriented, right? It's very Betul. But what about different areas? What about rural areas what about the orang asli communities that I taught in? They have very different scenarios altogether. And in fact, they don't have the option. Mereka tak ada pilihan. Pilihan mereka hanya public school. So I think what we need to do is to level the playing field. That, like Hazrizah mentioned, that eventually in Finland, it's pilihan. But is the quality the same? Yes, it's just a choice. It's just the inclination towards something else yang mereka beri. The quality, everything is equal. I think that is what we must aspire to achieve. Kita mesti aspire to achieve. Because essentially kita cakap mengenai equity pendidikan. Sama bagi semua orang. Everybody has equal chance to to be successful in a quality education system. So I think it starts with we have a plan, kita ada blueprint yang cukup hebat, kita perlu partnership seperti mana, tapi it's all about communicating. Saya bagi satu contoh. Apabila kita bergerak daripada tak ada UPSR kepada school-based assessment, benda tu berada dalam kita punya blueprint for at least 10 years already. I think Dato' Sakina and Hazrizah will agree with me. But communicating that idea came very late and it was ineffective. So when it was implemented, semua orang rasa, kenapa tiba-tiba tak ada? So I think these aspirations, no matter how novel they are, no matter how gempak they are, it needs to be communicated really, really well. I think this is something, and that would somehow, I think, trust deficit tu kita boleh satu yang kita boleh address lah. Mereka rasa sense of ownership, mereka as in general public ada sense of ownership ke arah aspirasi Kementerian Pendidikan sebab mereka inform. Mereka rasa mereka terlibat. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bukan hanya tahu last minute ataupun tahu benda-benda yang tak betul sahaja. Ya. Sam, mungkin nak jelaskan lebih lanjut. Saya mengangkat satu area yang mungkin terlepas pandang dalam perbincangan kita, iaitu akses yang tidak ada pilihan bagi mereka masyarakat marginal, masyarakat yang tinggal di luar bandar, di pulau-pulau, di Sabah, Sarawak, di Kapit, di Semporna ataupun di Kudat, di Pensiangan. Saya sampai ke area itu, saya tahu begitu susahnya mereka nak ke sekolah sampai mereka menjinjing kasut, takut kasut kotor dan sebagainya. Begitu juga guru-guru mengharungi kawasan becak dengan 1 jam perjalanan menaiki bot ataupun motosikal yang uzur. Jadi itu kita bercerita tentang akses yang mereka, itu saja pilihan mereka. Mengapa kita perlu menjadikan sekolah kebangsaan yang hebat ini equal sifatnya? Itu menjadi ultimate Kementerian Pendidikan dan kerana itu yang kita mahukan, Sam. Betul, semestinya. Saya rasa kalau kita tak pergi ke rural areas pun, I think a lot of these private schools seperti data tunjukkan tadi, a lot of it is in Klang Valley, a lot in Klang Valley in Kuala Lumpur. Tapi kalau kita pergi further, that is the only option. That's why we must ensure that every public school, semua public school di Malaysia, especially in hard to reach places, has got high quality, high standards. That means every child, no matter where they come from, what income bracket, what culture and identity they refer to, they associate themselves with, have access to quality education. Saya rasa itu yang kita perlu
perlu fokus lah. That means it's an equal playing field for everyone. Okey, Azrizal, ini macam cendawan tumbuh selepas hujan. Sekolah-sekolah kerana masyarakat Melayu merupakan masyarakat majoriti di Malaysia. Dan kita lihat sekolah tahfiz, sekolah berkaitan agama swasta yang menawarkan latar bahasa Arab sepenuhnya ataupun bahasa Inggeris sepenuhnya ataupun dual system dan sebagainya seolah menjadi satu industri. Tetapi kita pun pelik juga siapa yang mengawal sekolah ini. Adakah mereka benar-benar dikawal oleh Kementerian Pendidikan dari sudut kualiti gurunya, kualiti pedagogi dan sebagainya. Menjadi kebimbangan masyarakat Islam juga. Adakah anak-anak ini akan menjadi satu kelompok yang akan hanya memikirkan silibus agama? Kerana mereka tidak didedahkan hal berkaitan dengan akademik seperti sekolah kebangsaan. Ini juga menjadi satu kerisauan di kalangan pemegang taruh. Adakah ini juga perlu diberi perhatian kerana mereka akan berada di sekolah agama daripada darjah 1 hingga form 5. Saya tahu ada sekolah swasta menawar demikian dan mereka tidak terdedah dengan rakan-rakan bukan Islam. Mereka tidak terdedah dengan rakan-rakan bukan Melayu. Jadi di mana national agenda yang selain daripada skill-skill yang kita sentiasa angkat itu sebagai satu talent yang perlu ada ketika mereka berada di bangku sekolah, Azrizal? Benda ni sangat sistemik lah, maknanya dia bercabang-cabang kan, dan kalaulah kita nak timbulkan isu tentang soal pemantauan, jawapan saya ya dan tidak. Kalau sekiranya pemantauan itu merujuk kepada beberapa baseline yang sekolah swasta kena penuhi, itu sangat penting. Kerana saya secara peribadi juga sangat bimbang sekiranya aspek keselamatan kita kompromis, terutamanya kerana masalah duit lah, kerana kita tak ada dana kan. Jadi dari segi kebajikan guru, gaji mereka, siapa yang jadi cleaner kan. Ya, kemudian kalau membabitkan sekolah rendah tentang soal vaccination kepada kanak-kanak ni apa semua, apa yang terjadi? Dan sekolah-sekolah ini juga sekiranya tidak dipantau, boleh menyebabkan benda-benda yang ditawarkan di sekolah itu juga memberi kesan jangka panjang. Misalnya saya ada dihubungi oleh beberapa orang mudir daripada beberapa sekolah tahfiz yang berbangga memberitahu kepada saya bahawa saya nak jemput ustaz datang ceramah di sekolah saya sebab sekolah saya ni ustaz jangan bimbang sebab dia ada Islam je, dia tak ada yang matematik, sains apa semua benda ni tak ada. Jadi saya rasa macam panas hati bila dengar benda-benda macam tu kan. Itu tak campur lagi dengan homeschooling sebagai sesuatu yang menjadi pilihan yang semakin bertambah, tetapi juga mempunyai risikonya sendiri kerana ibu bapa yang mengoperasikan homeschooling ini, apa mekanisme untuk memastikan mereka boleh buat benda ni dengan baik. Jadi tetapi dalam masa yang sama juga, kalau sekiranya pemantauan itu merujuk kepada macam yang dibuat oleh penaziran, oleh jemaah nazir, oleh PPD kepada sekolah kerajaan, maka itu akan memburukkan keadaan. Kerana itulah benda yang menjadi asas kenapa sekolah swasta ni menjauhkan diri daripada sekolah kerajaan kan. Jadi kalau kita timbangkan kepada perkara-perkara ini, dia balik kepada saya rasa benda yang kita kena consider dengan lebih mendalam, terutamanya bila Menteri Pendidikan kita sekarang datang daripada latar belakang bidang undang-undang untuk meneliti persoalan-persoalan berkaitan dengan punca kuasa. Saya sebutkan tadi bahawa kenapa Finland boleh buat memberikan dana yang sama banyak kepada pelajar sekolah swasta dan juga sekolah kerajaan, ialah kerana paradigma dia ialah pendidikan adalah hak asasi manusia. Dan ini akan menyebabkan bukan hanya anak-anak di pedalaman macam yang kita sebutkan tadi, tetapi anak-anak yang tidak ada dokumen, anak-anak yang ada macam-macam isu kerakyatan dan sebagainya. Dan saya sendiri sebab kita tak boleh nak tunggu, tak tahu berapa lama lagi nak tunggu untuk perubahan berlaku. Jadi bila ada sahaja anak muda yang menggerakkan NGO untuk memberikan pendidikan kepada budak-budak yang tak ada dokumen, yang tak boleh nak pergi sekolah kerajaan, sekolah swasta pun tak ada duit, mereka buat sendiri secara sukarela, saya menawarkan diri untuk memberikan latihan, sokongan kepada mereka kerana kita tak boleh menunggu perubahan ini untuk dibuat kan. If I may, Silakan Datuk. Ya, saya pun sangat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Azrizal tadi. Kita yang sebenarnya isu yang paling penting kita sebut ialah akses. Akses ni kita tak berapa teruk dah.
Equity tu is another aspect of it, yang mana kita kena tengok anak-anak yang indigenous group ni misalnya, ataupun small community. And then sebab kita masih lagi toying dengan perkara-perkara begini, quality of teachers and so on. Saya nak sebut sikit satu perkara yang you mentioned indirectly just now, apa dia tu, Nazri, this T20. Nak mewujudkan sekolah asrama penuh. Ada urut-urut baru ni kan? Bagi kumpulan-kumpulan elit ni. To me, I think that is a sinful thing to do. I am totally against it because you know why? The notion of sekolah berasrama penuh ialah untuk kita bawa mereka daripada luar bandar masuk ke dalam bandar. Yeah. Then why you want to go and give all these elite children? Hantarlah sekolah swasta ke luar negara. Ya, tak ada sebab. Kita ni macam kita seolah-olah ada political agenda pula untuk mengembirakan orang-orang yang kawan-kawan kita ke. To me, I think that is the biggest reason for the system of education in our country. I am totally against it, and I hope perkara ni tidak akan berlaku lah, I think itulah harinya di mana satu hari yang sangat sedih bagi kita semua kalau dia berlaku. Yang kalau perkara ni berlaku lah. But sekolah agama tadi saya setuju sebab agama pun di bawah kerajaan negeri, tapi itulah tadi yang saya katakan, kami bawa perkara ni ke dalam MPPK, bagaimana kita boleh sort out. Kita berjumpa, kita ada syndication dengan pihak-pihak agama, tapi belum ada lagi. Saya tak tahulah, saya harap sekali lagi kami akan menulis surat kepada pihak menteri kalau perkara ini boleh kita bincangkan untuk kita memertabatkan sekolah agama dalam konteks berbeza dan sekolah kebangsaan yang paling penting sekali. InsyaAllah. Datuk nak tambah sedikit tentang bagaimana kita ingin dapat melihat dalam masa yang terdekat. Kalaupun mereka dapat mendengar program kita malam ini, pemegang taruh mereka yang berada di Putrajaya ini tidak melihat sekolah swasta sebagai pesaing mereka, sebagai komplement kepada sistem pendidikan, dan akhirnya the ekosistem begitu harmoni, masing-masing ada benefit dan juga implication yang boleh mereka angkat dan martabatkan, dan akhirnya sekolah kita akan menjadi luar biasa. Datuk, adakah ini boleh berlaku dalam masa yang terdekat? Boleh berlaku, tetapi bukannya dalam totality. Malahan perkara ini telah pun berlaku. Bahagian pendidikan swasta, ramai pegawai-pegawai di situ, mereka adalah lebih open-minded. Apa yang berlaku ialah mereka encouragekan sekolah swasta ini supaya bekerjasama dengan sekolah yang berdekatan. Yang seperti saya nyatakan tadi, dia boleh berlaku dengan syarat trust equity yang dah sangat melusuh ke bawah tadi itu wujud kembali. Dan tu pihak Kementerian Pendidikan actually memartabatkan aspek PPP di antara sekolah swasta dengan sekolah kerajaan. Boleh berlaku. Saya yakin dia boleh berlaku sebab saya tahu some of the leaders atau pegawai di bahagian pendidikan swasta itu memang working towards ni. Sama-samalah kita bekerja. Ya. Saya pun selalu menyatakan saya daripada luar ni kalau dipanggil saya itu untuk membantu setakat ilmu saya ada, saya akan datang for free. I don't want to be paid for it. I want to do it kerana saya rasa I'm concerned about the future generation. About our children, our people. Sebab dalam masa 10 tahun kita tak tahu kerja macam mana akan wujud dalam negara kita. Bukannya lagi jadi doktor, jadi ni semua, but we need them to be independent, to have knowledge that can be more open, faham bagaimana IT itu boleh membantu mereka, bukannya sekadar terima daripada cikgu saja. Guru pun perlu lebih meningkatkan dia punya professionalism mereka. Thank you for asking me that question, and I think dia boleh berlaku. Saya yakin dia boleh berlaku, insya-Allah. Saya harap ada di antara mereka yang mendengar juga nanti kalau ni disiarkan kan. It is not impossible, boleh, saya harap pihak kumpulan MPPK yang ada sekarang ni yang telah dilantik baru-baru ini oleh YB Fadlina akan melihat perkara ini dengan lebih serius lagi, insya-Allah. Sam, adakah anda positif tentang hal itu, Sam? Akhir sekali, Sam. I'm very positive, of course. I think we always need to end on a message of hope, harapan, that we need, that this is something that is very doable. But I think seperti mana dikatakan Datuk Sakinah tadi, I think teachers are the forefront of this. Right now, what I'm working on actually is with the organization is to elevate the teaching profession. Because research has also shown that the higher the status of teachers dalam satu masyarakat itu, the more better impression there is to the education system in general. So I think we all need to also work together to highlight teachers. Kadang-kadang pihak media pun selalu talk about the bad things that teachers do kan. Ada satu case di sana terus disebut. But what about the great teachers? What about the teachers that consistently
go above and beyond untuk bukan saja Yes. impact dalam classroom Betul. dia, tapi community, masyarakat dan sebagainya. Ramai guru-guru yang macam ni. So sekarang ni, this is what I think we need to do. We always need to look at positive measures and look at it from multiple perspectives as well. So yes, there is a lot of hope, Nazri, definitely. Ya, saya pun berfikiran demikian. Azrizal, kita tidak banyak masa sebenarnya Malaysia, tetapi negara ini dalam transisi yang betul dengan pertukaran kerajaan, dan kalau kita lihat dunia berubah pantas, Datuk Satinah mengatakan tadi dengan adanya teknologi digitalisasi dan sebagainya, tetapi kalau kita masih bercara lama, cara dogma-dogma konservatif dan sebagainya, kita agak risau dengan sistem pendidikan kita. Akhir sekali, Azrizal. Mungkin apa yang saya nak tekankan dalam mesej akhir ni adalah bagi penggiat sekolah swasta untuk saya fokuskan kepada sekolah swasta yang tidak berorientasikan keuntungan. Seperti sekolah kami contohnya, perlu untuk mengemaskini dari segi business model. Walaupun kita tidak berorientasikan keuntungan, kita perlu melihat sekolah-sekolah kita sebagai social entrepreneur. Jadi dia mesti ada financial model yang baik untuk boleh generate revenue dengan kemas, supaya kebajikan dan perkara-perkara asas yang perlu dipenuhi oleh sebuah sekolah itu tetap dapat dipenuhi. Dan juga bagi sekolah-sekolah swasta, kerana ada banyak pengalaman melakukan perubahan, cikgu-cikgu diploma holder, degree holder, tak ada latihan pun daripada Fakulti Pendidikan, kita train sendiri sampai misalnya sekolah kami alhamdulillah menghasilkan pelajar-pelajar terbaik Malaysia dalam keputusan peperiksaan IGCSE. Semuanya kita train sendiri. Jadi bagi saya, sekolah swasta bukan sekolah swasta, tapi sekolah swasta adalah sekolah merdeka, sekolah berdikari. Kerana itulah yang menceritakan sebenarnya apa yang kami lakukan. Semuanya kena usaha sendiri, dan kami gembira sangat kalau pengalaman-pengalaman yang kami ada ini dimanfaatkan untuk kerjasama pintar yang telah disebutkan oleh Datuk dan Cikgu Sam sepanjang perbincangan ini. Saya rasa, hopefully saya mengharapkan perbincangan kita ini menjadi viral, bukan hanya viral dalam hal menari depan kamera untuk TikTok dan sebagainya. Kan ini penting, ini substance, ini notion kepada masa depan negara, dan mereka yang terlibat, pemegang taruh yang terlibat perlu prihatin dalam memikirkan masa depan anak-anak bangsa kita. Tidak perlu dicicirkan walaupun seorang, walaupun mereka tidak ada dokumen, walaupun mereka marginal sifatnya, walaupun mereka jauh di pensiangan ataupun mereka berada di tengah bandar di kampung baru. Mereka berhak mendapat pendidikan yang berkualiti yang akan mengangkat talent ataupun bakat mereka dalam apa jua sekalipun, bukan hanya akademik. Terima kasih Datuk. Saya suka sangat pandangan Datuk. Pengalaman yang begitu luas dalam sistem pendidikan, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat swasta, malah masih berkhidmat untuk memberikan perundingan dan sebagainya. Teruskan Datuk selagi ada hayat. Terima kasih Sam, kerana anda tidak kata pun penat, tidak lelah untuk mengangkat profesion perguruan, walaupun mereka penat sebenarnya siang malam dengan laptop yang mungkin uzur, dengan sistem internet yang amat azab di sekolah dan sebagainya, tetapi anda tidak give up untuk memberikan mereka refresh course dan sebagainya. Azrizal pastinya jauh di Ireland, jauh di Finland, sentiasa dekat dengan sistem pendidikan di Malaysia. Itu sahaja dalam Dialog Tiga Penjuru. Banyak perkara yang kami bincangkan. Semoga ada manfaat di luar sana. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.